mereka sebenarnya bermula baik, walaupun ketinggalan 2-0, kemudian 2-1, situ sudah nampak ada peningkatan. Tetapi gagal untuk memastikan marking, hantaran tepat, itu tak terjadi, Zam. Kita boleh lihat selepas kedudukan semasa 2-1 kemudian ada kad kuning kedua, saya rasa Maxius Musa melakukan late tackle kepada Natsu Insa. Saya rasa itu titik tolak yang memainkan peranan besar kerana bermain dengan pasukan sebaik JDT dengan 11 pemain pun agak sukar, tetapi bermain dengan 10 pemain apatah lagi. So saya rasa itu yang digunakan kesempatan sebaik mungkin oleh JDT lah untuk menjaringkan 2 gol lagi, dan saya kagum dengan Arif Aiman, assist, terus menjaringkan gol. Saya rasa dia ada bulan yang baik pada bulan ini dengan prestasi yang sangat-sangat mengagumkan. Apa ayat apa tadi? Bulan yang baik. Bulan yang baik. Dia ada bulan yang baik untuk ada bulan yang baik. Okey, baik. Kalau kita lihat Alto, Matveyski, Rawilson, ini pemain yang beraksi di bahagian backline pasukan Sabah. Saya rasa untuk tempoh separuh masa yang pertama, walaupun ada marking yang agak loose, umpamanya mesti Arif Aiman dia jaringan ini, tetapi selepas itu mereka dapat menyusun semula dengan meletakkan siapa perlu menjaga siapa dan sebagainya. Ya, saya setuju Hafizal, tetapi bermain dengan pasukan JDT yang menggunakan 3 pemain depan yang ada kalanya pemain sayap mereka berada di luar pertahanan, ada kalanya mereka bermain di dalam pertahanan, dan kita tengok ada satu, walaupun kesilapan sekecil ini sekalipun berjaya dihukum baik oleh Bergson, walaupun pada awalnya terlepas peluang tetapi menjaringkan gol dengan saya rasa yang agak tenang sekali. Saya rasa ini membezakan individu dan juga pertahanan pasukan Sabah itu sendiri. Kad merah. It's a red card kerana late tackle, dan saya rasa ada unsur intention. Tackle gegabah kata Zain Abdul Rauf. Betul. Tackle gegabah kerana walaupun pada asasnya kita lihat bola itu seolah-olah 50-50. Yes. Tetapi intention ke arah dia ada 2, ke arah bola dan juga ke arah lawan. Tapi Maxius Musa, jika kita lihat tadi, dia ada permainan yang baik, kan? Ada kelajuan, tetapi sayang sekali ada kalanya emosi dan juga motivasi yang terlalu tinggi membuatkan seseorang membuat keputusan yang silap. Okey, Bergson, kalau kita lihat Zam, makin menjadi pada setiap hari yang dia jadilah. Okey, dia membentuk. Saya rasa Benjamin Mora sudah menampak bahawa ini 3 pemain wajib pada ketika ini. Bergson, Cabrera, Arif. Bayangkan lihat Natsu, Leandro, Afiq, ini sudah compact di bahagian tengah. Peranan Bergson, bagaimana pertahanan nak menghalangnya sedangkan dia mempunyai bantuan yang cukup daripada bahagian belakang. Secara individu, kita lihat hari pertama dia bermain, saya rasa dia merupakan seorang kita kata striker yang agak statik, tetapi selepas perlawanan kedua, perlawanan ketiga, dia kind of hybrid. Ada ketikanya dia boleh mobile sehingga di belakang pertahanan, ada ketikanya dia boleh melakukan kombinasi combination pass, dan kita boleh lihat bagaimana dia menunggu peluang yang baik daripada Arif Aiman. So dia ada nadi pemusnah yang sangat-sangat berkualiti, dan penyerang ini saya rasa akan banyak mengajar pertahanan Malaysia bagaimana untuk mengawal seorang penyerang yang berkualiti dalam Liga Malaysia. Saya juga tertarik untuk melihat selalu dalam asas bola sepak, Zam, triangle system. Kalau lihat JDT datang, mereka datang tak berpecah. Dari bawah, tengah, kiri, kanan, elemen itu tetap ada untuk bergerak secara simple football. Especially dekat bahagian tengah mereka. Mereka tidak kita katakan mereka tidak, bukan positional play sangat, tetapi mereka bergerak sehingga kita boleh katakan Afiq Fazail ada kalanya meminta bola di posisi kanan di hadapan pertahanan kanan mereka. Itu menunjukkan betapa fleksibel dan juga mereka mementingkan numerical advantage di bahagian kanan dan kiri yang membuatkan konflik untuk pasukan lawan, sama ada untuk terus mengawal ataupun terus untuk zonal marking. So konflik-konflik daripada pasukan lawan itulah yang membuatkan mereka sentiasa boleh keluar dalam sudut-sudut kecil permainan. Okey, bagi pasukan Sabah, mereka juga mempunyai peluang yang terbaik. Musi, Sadil Ramdhani, Johnson, Madinda umpamanya. Saya rasa Sadil dilihat antara pembelian yang terbaik kerana effort, kerana dia mempunyai package yang lengkap sama ada ketika bertahan ataupun ketika menyerang.
Ya, saya nampak dia energetik, seorang winger sejati. ASEAN banyak menghasilkan winger-winger yang laju kan. Kita ambil contoh Indonesia ada Eli Aiboy kan. Satu ketika dahulu Andik Vermansyah dan kali ini Sadil. Dia energetik, mobilitinya dan dia agak selesa dengan bola dan sentiasa mengharapkan bantuan pemain tengah untuk combination pass untuk masuk dalam kotak penalti. Okey, saya nak ambil sedikit tentang satu je untuk pasukan JDT. Pada asasnya kalau melihat sumbangan beliau pada pasukan, dia dalam kelas yang tersendiri. Dia masih lagi mampu untuk beraksi, berlari ke atas ke bawah Kunalan. Orang Kajang Orang Kajang. Menggila pada usia yang saya rasa berapa 34 35 saya rasa. Intensiti yang diletak sebagai pertahanan kanan, turun atas, naik bawah, atas bawah, saya rasa role model yang baik untuk pemain-pemain muda untuk melihat betapa erti profesional seorang pemain senior di Malaysia. Kalau kita lihat juga Adam Razlin juga jarang diturunkan, tetapi lately ini sudah ada dalam line up, tidak menurunkan Aidil walaupun ini game plan, tetapi sebenarnya JDT apabila turun itulah yang terbaik sebenarnya. JDT ada squad depth yang baik. Tidak ada Aidil, mereka ada Adam Nur Azlin. Adam Nur Azlin setiap kali dimainkan sentiasa memberi kita katakan menawarkan tenaga, menawarkan challenge yang tinggi, menawarkan simple pass. Saya suka Adam Nur Azlin daripada di Selangor lagi dan saya rasa dia banyak improve ketika ini, cuma mungkin minit permainannya dan juga seniority harus berpihak pada Aidil, tetapi kita tak tahu apa perancangan JDT. Mungkin ada apa kita kata penggiliran pemain, tapi jika diberi pilihan mungkin Aidil lebih nampak agak selesa bermain bersama pemain pop tengah mereka. Okey, kita nak tengok bagaimana 5 perlawanan seterusnya bagi pasukan JDT. Zam, kalau kita lihat antara yang dinanti-nanti pastinya 16 April, 10 Mei dan juga 21 Mei. Kerana pasukan-pasukan ini berada dalam kelompok 5 terbaik untuk saingan Liga. Anda melihat di mana sebenarnya mungkin akan sedikit ada keraguan untuk ataupun akan berdepan dengan situasi fight lah untuk pasukan JDT berdepan dengan pasukan mana? Saya rasa mungkin 3 perlawanan terakhir, kerana itu adalah 2 perlawanan terakhir maaf saya antara KL City dan juga Kedah, kerana it's a back-to-back game bulan puasa kan. Kecenderungan pada kecederaan, kecenderungan pada bulan puasa itu sendiri. So bagaimana Coach Benjamin Mora untuk meletakkan pemain yang sesuai menghadapi 2 perlawanan ini tanpa ada kecederaan, kad kuning, itu yang seronok untuk dilihat. Semua pasukan kalau bertemu dengan JDT pastinya mahukan sesuatu untuk yang positif. Tetapi pada ketika ini saya rasa kalau mengikut senarai lawan masing-masing sukar untuk kita ramalkan dalam kedudukan sekarang, Zam. Ya, saya rasa sukar kerana banyak kejutan, kan banyak kita katakan unexpected results. Seperti malam ini juga kita dikabarkan ada beberapa keputusan yang di luar dugaan. Tetapi JDT sekali lagi saya katakan mungkin peminat pun agak jemu mendengar. Mereka dalam kelas tersendiri, ada squad depth, ada kualiti yang tinggi. So saya tak rasa mereka ada berdepan dengan kesukaran yang terlalu tinggi, tetapi harus masalah mereka ialah motivasi pemain lawan yang datang ke tempat bermain dengan mereka. Itu masalah mereka.